Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama kita berkumpul di suara kita untuk kita sambung pengajian kita yang telah lalu. Daripada tafsir surah Al-Baqarah yang telah saya atau kita tinggalkan pada sesi yang lalu pada ayat 115 ya. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim." Yang bermaksud, dan bagi Allah Ta'ala itu timur dan barat. Walillahi, dan bagi Allah Ta'ala itu al-masyriqu, ya, timur, wal maghrib, dan barat. Ya. Al-masyriq daripada perkataan syaraqa, ya, tempat naik matahari lah ya. Al-maghrib daripada perkataan gharaba, yakni tenggelamnya matahari ya. Al-masyriq tempat timbul matahari, al-maghrib tempat tenggelam matahari. Dalam bahasa Melayu kita timur dan barat lah ya. Jadi timur ke barat ke, hatta tempat-tempat yang lain, utara, selatan ya, semua adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana sahaja kamu menghadapkan wajahmu, fasamma wajhullah, di situlah wajah Allah. Ya, Allah Taala ada di situ. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Taala itu maha luas lagi maha mengetahui. Ya. Zahirnya macam itulah terjemahannya, maksudnya ya. Dan saya dah sebut akan sebab nuzul ataupun sebab diturunkan ayat ini ialah kerana sebahagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat pada malam hari dalam keadaan gelap gulita. Tidak tahu kiblat sebelah mana. Ya. Sebab itu bila kita belajar syurut sihatis solat, syarat-syarat sah solat, mesti ada dinyatakan peristiwa ini. Terutama dalam segmen menghadap kiblat. Syarat sah solat tu ada 5 kan. Ya, suci daripada hadas kecil dan besar, suci daripada najis pada badan, pada pakaian dan tempat solat atau tempat ibadah, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat. Betul tak? Jadi hak segmen menghadap kiblat tu wajiblah hadap kiblat. Soalnya macam mana nak hadap kiblat tu? Adakah dengan benar-benar kita yakin kiblat ke mana-mana arah? Ataupun cukupkah sekadar zon, sangkaan saja? Kiblat tu adakah kita betul-betul nak menghadap ke Baitillahil Haram atau memadai kita menghadap ke arah Makkah saja? Ya. Di mana saya telah menghuraikan segala-galanya pada sesi yang lalu ya. Ala kulli hal, menghadap kiblat itu wajib. Soal nak hadap ke Baitillahil Haram, nak hadap ke arah Mekah bagi orang yang berada jauh daripadanya, itu memanglah tidak disepakati oleh para ulama. Tapi kena hadap ke sana jugalah. Ya. Kukuk mana pun kena hadap ke tu juga. Melainkan dalam setengah-setengah keadaan. Saya dah sebut keadaannya ketika sakit,
Ya. Tak ada orang nak hadapkan kita, semayang je lah. Ya. Ketika bermusafir di atas kenderaan dalam solat-solat sunat, tak wajib hadap kiblat. Ya. Contoh nak pergi Johor Bahru, bawa kereta, nak solat dalam kereta. Sunat lah, wajib tak boleh. Ya, wajib tak boleh semayang di atas kenderaan sebegitu. Hari ini yang dibenarkan hanya dalam kapal terbang saja. Adapun dalam kereta, atas motor, tak boleh. Kerana kita tidak menghadap kiblat. Solat fardu wajib hadap kiblat. Musafir ke, tak musafir ke. Tapi kalau solat sunnah, kalau bermusafir, di atas kenderaan pula tu ada kelonggaran untuk kita tidak menghadap kiblat. Jadi adalah setengah-setengah keadaan, certain circumstances kita tak diwajibkan menghadap ke arah kiblat. Ya. Ketika berperang, ada setengah-setengah keadaan juga tidak diwajibkan menghadap ke arah kiblat, especially ketika peperangan sengit berlaku. Perang ni sengit macam mana pun kena solat. Ya. Itu Nabi SAW sebutlah hadis Abi Dawud daripada Ibnu Umar, salatul khawfi raq'atun ala ayyi halin kanat. Atau kama qala. Sembahyang dalam keadaan peperangan yang sengit, satu rakaat saja, walau bagaimanapun ia berlaku. Hak tu sengit sungguhlah, satu rakaat cukup. Boleh sembahyang sambil berlari, boleh sembahyang sambil berlawan dengan musuh, boleh sembahyang sambil merangkak, boleh sembahyang macam-macam. Tu pula janji dia niat dia sembahyang dia buat. Macam mana ya? Ana pun tidak tahu. Tapi dalam konteks-konteks biasa kena sembahyang macam biasalah, hadap kiblat. Adalah tata caranya. Ada banyak, sekurang 4 tata cara solat al-khauf. Hak paling basic lah, maknanya banyak lagi. Ya. Kalau musuh duduk arah kiblat, macam mana nak solat? Kalau musuh tidak berada di arah kiblat, macam mana nak solat? Ya. Kadang-kadang sembahyang sama-sama. So hak depan ikut imam dulu, so belakang ikut imam separuh, hak ni sujud dulu, dia duduk diri dulu. Sama-sama angkat takbir. Tapi bila hak ni rokok, dia tak rokok lagi. Hak ni baru rokok. Hak depan turun sujud, dia tak sujud lagi. Bila hak depan naik rakaat kedua, baru dia turun. Jadi macam-macam cara sembahyang ketika peperangan. Mana boleh sembahyang satu pattern aja, nanti musuh datang nanya. Sama-sama angkat takbir. Tapi sah depan tu rokok, dia tak rokok lagi belakang. Kan? Pokok musuh datang. Hak sujud tak turun lagi. Bila hak tu naik rakaat pertama, dia pula turun. Hak ni pula jaga tunggu dia naik. Ya, macam tu lah. Ada macam tu. Ya. Ada kalanya dia sembahyang 2 rakaat bersama imam. Lepas tu dia pergi ke tempat masing-masing, dia sambung lagi 2 rakaat. Hak lain pula mari sembahyang 2 rakaat bersama imam, bila imam salam, baru dia sembahyang sendiri-sendiri 2 rakaat. Macam-macam tuan. Ada 6-7 cara solatul khauf yang warid daripada Nabi SAW yang dibahaskan dalam buku-buku fiqh. Tapi yang paling masyhur 4 lah. 2 keadaan ketika musuh tidak berada di arah kiblat, 2 keadaan ketika musuh berada di arah kiblat. Adalah tata caranya. Mana adalah waktu-waktu kita tak ada kiblat tu. Tapi the rest of the time mesti menghadap ke arah kiblat. Jadi sahabat ni malam-malam kata Amir bin Rabi'ah la Sunan Abi Dawud, dia tak tahu kiblat ke mana ya. Jadi bila tidak tahu, masing-masing berijtihad masing-masing. Ya, aku rasa kiblat kau ni. Hak ni pula kata aku rasa kiblat kau ni. Maka kata Amir, fa shalla kullu ahadin minna ala hiyali. Masing-masing sembahyang ikut arah kiblat masing-masing. Mu kata kau ni, mu main kau ni ya. Aku tak boleh ikut mu. Ya, dalam bab kiblat kita tak boleh ikut orang. Kalau kita yakin kau ni, kita kena ikut kau ni. Ya. Jadi masing-masing sembahyang masing-masing. Timbul soalan pula, depa ni sembahyang berjemaah ke sembahyang seorang-seorang ya? Ada kata sembahyang berjemaah lah. Macam mana sembahyang berjemaah? Kiblat lain-lain. Boleh je. Ada sebahagian kata tak, depa sembahyang seorang-seorang. Tak tahulah macam mana dia sembahyang. Tak dinyatakan dalam nas. Tapi macam tu. Bila dia balik esoknya tu, ataupun selepas daripada itu, dia beritahu Rasulullah SAW. Dia beritahulah cerita begini-begini. Jadi diturunkanlah ayat ini. Ya. Menghadap ke mana-mana pun, sama saja.
Fasamma wajhullah, di situlah wajah Allah. Maksudnya kamu tetap menghadap ke arah kiblat dan tidak ada masalah sama sekali, ya. Pasal apa dia kata begitu? Kerana sebenarnya bila kita semayang, Nabi SAW menyatakan kita menghadap ke arah Allah. Idza qama ahadukum yusalli fa innahu hadis Jabir daripada diriwayatkan oleh Sahih Muslim daripada Jabir. Ini kita belajar dalam fiqh semayang, dilarang meludah ke hadapan bila solat. Kenapa? Kerana Nabi kata, idza qama ahadukum yusalli fa innallaha qibala wajhihi wala yabsuqanna an yaminihi wala baina yadayhi walakin an yasarihi tahta rijlihi al-yusra fa in badar bihi badiratun fa in ajalat bihi badiratun falyakul hakaza walau wasaubahu ba'dahu ba'da. Nabi kata bila seseorang kamu bangun untuk solat, ia menghadap ke arah Tuhannya, maka janganlah dia ludah sebelah hadapannya, kerana dia menghadap Tuhan tu. Jangan juga sebelah kanannya. Depan, ulama kata sebab kita menghadap Allah. Kanan sebab malaikat ada. Tapi Nabi kata, belah kiri. Boleh jadi malaikat hak kiri pun balik mari duduk belah kanan. Tak ada belah kiri. Boleh jadilah. Kemudian dia tutup dengan kaki kirinya. Tengah-tengah semayang berjemaah. Kan? Rasa nak ludah, boleh ludah. Lepas ludah tu kambus dengan kaki kiri. Tutup dengan kaki kiri. Tapi jangan buat kat surau pula. Jangan buat kat masjid pula. Inilah konteks dulu. Sebab Nabi SAW dan sahabatnya semayang dalam masjid, lantainya pasir. Semayang pun pakai kasut, pakai selipar, pakai sandal. Hari ini tak sesuai lah tuan. Ada benda dia fix sampai bila-bila macam tu. Tapi ada benda dia berubah. Jadi hari ini kita dah tak semayang atas pasir. Janganlah ludah kat kiri pula. Tapi Nabi ajar hak lain. Lepas tu Nabi sebut juga, fa in ajalat bihi badiratun falyakul hakaza lawa saubahu ba'dahu ba'dan. Kalau tak nak ludah, lap dengan ujung baju kamu, dengan pakaian kamu, dan lipat-lipatlah pakaian itu. Maksudnya bolehlah kita guna ujung lengan kita, ataupun kita ada sapu tangan. Ni saya sapu tangan ni. Kan? Tengah nak ludah, ambil sapu tangan ludah. Okey je. Tak nak bersin ke? Takkan nak bersin macam tu. Ambil tutup lah. Tu dulu ada seorang ustaz, dia kata dia ajar beberapa belas perkara kalau kita buat boleh jatuh miskin. Salah satunya ialah mengelak muka dengan atau mulut atau ludah kita atau peluh kita dengan lengan baju. Saya buat daripada dulu, tak miskin-miskin pun. Repek. Terkenal juga orangnya. Dulu pernah jadi calon PAS di sebuah negeri. Saya pun personal messenger dia. Ustaz, nak minta dalil Ustaz. Dia bagi kulit buku saya. Saya tak nak kulit buku. Buku tu kat kampung saya memang belajar pun dulu. Saya tak belajar lah. Tapi ada ustaz mengajar. Memang saya tahu benda tu. Sang laba-laba dalam rumah tak boleh. Nanti rezeki sempit. Time matahari tenggelam jangan duduk depan pintu. Rezeki sempit. Malam-malam jangan biar pinggan dalam sinki. Nanti rezeki sempit. Basuh terus. Sama Nabi dulu ada sinki lah. Ya. Apa lagi banyak berbelah-belah. Ini khurafat. Ya. Ingat semua buku tu betul ke? Tak ada lah. Ada benda tak betul. Macam baru-baru ni saya ada sebutlah satu kuliah tentang makan daging. Makan daging
40 hari, hati jadi keras. Kalau tak makan pula, akhlak jadi buruk. Tak makan daging boleh jadi orang jahat tau. Siapa cakap macam tu, saya kata. Adalah seorang hamba Allah ni, ustaz juga. Dia tulis di wall dia lah, saya tak kenal siapa Hasan, tapi dia menghina ulama. Ni ulama Ghazali buat mari hadis ni lah ihya ni. Hadis palsu, tak kisahlah duk lah ihya lah apa pun. Ulama kita yang lain dah update. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, dia buat mari hadis tu tidak sahih. Malah terlalu palsu, malah terlalu dhaif. It's a very weak hadis, dan sebagai ulama memasukkannya dalam list hadis palsu. Dan dia ada dalam buku-buku Syiah. Saya buat carian, ada 4 sekurang-kurangnya buku Syiah yang memuatkan hadis-hadis berkenaan. Bukan satu hadis, bukan 2 hadis, banyak hadis pasal makan daging. Syiah kita tak heran lah. Mereka tak ambil berat pasal facts, pasal fakta. Hadis ni tak sahih pun tak apa. As long as qala Ali, qala Fatimah, qala Ahlul Bait. Di sunnah bukan begitu. Ya. Jadi saya kata jangan jadi AADK. AADK ni agensi anti dadah kebangsaan. Ya. Kan. AADK ni asal ada dalam kitab. Ya. Jadi yang tak betul tetap tak betul. Kita di universiti memang kita mementingkan fakta. Saya tahulah awak belajar tradisional, aliran pondok, saya tahu. Kan? Tapi jangan nak suruh kita ikut cara dia. I am very sorry to say, orang belajar pondok ni dia telan aja. Dia tak kritis. Dia tak kalau dia kritis pun kena marah tok guru dia nanti. Pasal dia memang metodologi dia memang macam tu. Prinsip dia memang macam tu. Apa yang ada dalam buku, apa yang Tok Guru cakap, memang dia kena terima. Jawab. Jawab kau, balik kampung kau. Tak boleh belajar lah pondok aku. Dia macam tu. Tapi kita bukan begitu. Lagi pula makna hadis itu, logik ke? Tak makan daging, akhlak jadi jahat, jadi buruk. Makan daging, hati keras. Jadi saya kata Abu Jahal, Abu Lahab dulu, dia akhlak buruk pasal dia tak makan daging lah tu. Ya. Logically pun kita boleh fikir lah. Allah Ta'ala bagi kita akhlak. Masjid surau, tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk. Surah ni tak buat lagi ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang masuk neraka ni sebab dia tak guna akal mereka. Jadi kita pun Allah Ta'ala bagi otak kan, bagi akal. Ya. Ni dia panggil, our brain is 3 pound superpower that rewarded by Allah. Otak ni ialah 3 pound superpower yang Allah Ta'ala beri pada kita. Jadi kalau benda berat-berat pun manusia boleh fikir, boleh buat komputer, boleh buat itu, boleh buat ini. Dan inovasi dalam dunia hari ni maju dengan sebab otak lah. Takkan benda simple macam tu pun kau tak boleh fikir. Kan? Fikirlah sikit, janganlah jadi macam robot sangat. Teks hadis tu pun dah tak betul. Tak makan daging, akhlak jadi buruk. Makan daging, hati jadi keras. Nonsense lah. Logically unlogic. Secara logiknya tidak logik. Jadi kalau hadis-hadis macam tu, tak semak sanak pun. Ya. Saya di universiti memang dulu saya ajar fiqh makan dan minum. Di surau pun ada saya ajar fiqh makan dan minum. Jadi kita tahulah benda-benda seumpama itu tak betul. Hati manusia ni tak ada kena mengena apa yang dia makan. Dari sudut jenis-jenisnya. Tuan makan daging ke, tuan makan ayam ke, tuan makan sayur ke, tuan makan itu ke. Dia tidak mempengaruhi kejiwaan, kerohanian, kebatinan seseorang. Orang kata makan daging, dia susah nak dekatkan diri pada Tuhan. Itu from Hinduism, from Buddhism. Tak makan makanan berdarah. Ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Itu tasawuf yang bawa main. Dia has nothing to do with Islam. Orang kata nak kuatkan dalaman rohani, jangan makan benda berdarah. Try tak makan 40 hari. Jangan makan ayam, jangan makan daging, 40 days. Kita akan rasa rohani kita kuat.
Mungkinlah syaitan duk tiup rohani jadi kuat lah. Islam tak ada. Nabi kata Imam Qurtubi rahimahullah, kana nabi wa ashabuhu yaquluna al-mahwa wal 'inab thumma yakhrujuna ila as-salah. Nabi SAW dan para sahabatnya makan daging, makan makanan yang bagus-bagus, kemudian mereka pergi solat. Tak ada kena-mengena, dia tidak mempengaruhi keimanan, kerohanian, apa-apa yang bersebut dengan agama. Yang mempengaruhi ni kalau mu makan hok haram, tu tak boleh. Tahu hok haram? Haram lah. Ataupun mu makan benda-benda syubhah, tu memang betul lah, boleh gelak hati, boleh akhlak buruk, mungkin. Tapi sekadar the types of the food, dia tidak mempengaruhi apa-apa. Dia bukan soal saya tak respect Imam Ghazali atau mana-mana ulama. Ia isu fakta, ia isu hadis. Jadi kalau kau faham dan kau belajar prinsip itu, tak ada masalah lah. Bukan kita nak degrade mana-mana, tak. Dan benda ni memang kita belajar di universiti. Jadi hak Syiah tu terlepas masuk dalam buku Imam Ghazali. Apa yang kita boleh buat? Yang boleh kita buat ialah kita bagi tahulah. Macam Imam Munawi kata kan, Imam Ghazali buat mari hadis ni tidak sahih, malah terlalu dhaif. Malah Imam Ibn Jauzi memasukkannya dalam maudu'at. Jadi ulama kita sendiri yang update, bukan Ustaz Hasan. Ya. Diam teguh dia. Taklah. Saya kata boleh nak tegur orang ni, tapi bagi strong judgement lah. Strong argument. Bagi kita check dulu betul ke salah. Kalau saya salah, okey salah. Tapi setakat nak bawa mari hadis, belum tentulah. Baik, balik pada yang tadi. Pasal apa pergi kat makan tu ya? Isyak lah. Jadi dalam ilmu ni tuan-tuan kena ada prinsip yang betul. Bukan soal kita berapa banyak ilmu yang kita ada. Ilmu sikit pun tak apa. Ya. Saya belajar, sini saya ajar tafsir. Kalau saya nak bagi cepat habis surah Al-Baqarah, saya ajar aja, pom habis. Satu hari, maybe satu kuliah, saya boleh tafsir satu muka surat pun. Tapi kita kadang satu ayat satu kuliah, satu ayat satu kuliah. Ini lagi 30 tahun tak habis surah Al-Baqarah ni. Tapi saya ingat apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan, merangkumi, komprehensif. Ada sentuh sana sikit, ada sentuh sini sikit. Sebab kita belajar di Majlis Surau ni santai-santai je. Kita tak ada silibus. Kita pun tak ada periksa. Sekadar kita nak faham sedikit ilmu, malam ni dapat 1 poin, 2 poin, tak apa dah. Jadi sambil kita belajar, kita betulkan fikiran kita, kita ada mindset yang betul. Di samping kita boleh perbaikilah ibadah kita sedikit demi sedikit. Ya. Ayat ni kalau nak diikutkan, saya boleh sebut sebab nuzul je. Saya tak perlu nak hurai lebih-lebih. Ya tak? Tapi kadang-kadang kita nak faham kisah tu macam mana, apa hubung kaitnya. Ya. Sebut hadis Amir bin Rabi'ah cukup lah. Tak payah nak sebut hadis Jabir pasal ludah lah apalah kan. Tapi dia ada hubung kait, kita sebutlah sikit. Ya. Ada surau memang dia kejar silibus. Tapi biasa belajar fiqh lah. Yang saya ajar di ada surau tu, ajar fiqh kan. Ajar fiqh lah, fiqh ibadah kan. Tu laju sikit lah. Satu bab. Pasal dia pembelajaran berpusat, memang betul nak habiskan. Tahun ni kita belajar taharah bagi habis. Kita apa? Kita speed. Lagi satu fiqh ni dia tak berjela-jela. Kita ajar basic, lepas tu kita hurai sikit. Ada soal jawab, boleh tanya. Tapi belajar tafsir, belajar hadis, saya suka kerana ia mencakupi skop yang banyak. Bila kita baca satu ayat Quran, kita boleh touch so many topics. Kita boleh sentuh banyak benda lah ya. Jadi balik pada yang tadi. Jadi saya tanya dia, mana dalil? Dia bagi kulit buku kat saya. Saya kata kat dia, saya bukan nak kulit buku. Saya nak dalil. Dia kata dalil tak ada. Yang ada buku. Buku ni memang dipelajari di mana-mana. Itu saya tak tahulah. Belajar kat mana-mana pun kalau kita sebar khurafat. Sebenarnya tidak ada kena-mengena rezeki dengan hal seumpama itu. Itu daripada Feng Shui, Buddhism. Ya. Hatta ia terberlaku pada zaman Rasulullah SAW di kalangan ahli-ahli jahiliyah. Kalau dia dengar burung hantu, tu benda buruk nak berlaku. Ya. Mereka sebelum bermusafir,
dia akan keluar melihat burung-burung yang ada di sekitar rumahnya. Kalau burung tu terbang ke arah kanan, oh hari ni hari bertuah ni. Kalau aku berniaga, untung ni. Kalau aku keluar untuk satu hajat, okey. Kalau tak ada burung kat luar, kadang dia bela burung sendiri. Dia akan lepaskan bila dia nak keluar untuk suatu hajat yang besar, dia lepaskan. Itu dia panggil tatayur. Itu amat diketahui. Sehingga Nabi kata la tiyarata, la tatayur fil Islam. Nabi kata tidak ada tatayur dalam Islam. Nak buat benda lepas burung. Dalam konteks Nabi dululah. Dalam konteks hari ni macam-macam lah. Macam-macam bangsa, macam-macam jenis khurafat dia ni. Pasal apa dia kata kalau burung hantu, kalau dia keluar bunyi, nasib tak baik? Pasal apa? Sebab mereka menganggap burung hantu ni dia ada ruh orang-orang yang telah mati. Dan ruh itu adalah ruh orang-orang yang jahat, yang tak duduk aman lah dalam kubur ke mana, dia lari pergi duduk dalam burung hantu. Jadi kalau dengar suara burung hantu, oh ni tak baik ni. Dia panggil konsep-konsep kesialan. Kita tak ada, ya. Islam tak ada, ya. Tak ada buat begini sial, buat begini murah rezeki, buat begini tak ada. Ya. Kalau kita masih ada prinsip itu, maksud kita masih ada khurafat-khurafat lah yang tertanam dalam jiwa kita. Yang kadang-kadang orang tua-tua kita dulu ya duk tanam benda ni pun. Hari ni orang tak percaya dah benda-benda khurafat seumpama itu. Ya. Selain daripada ia bercanggah dengan agama, memang dia memundurkan otak dan minda kita. Kerana ia tidak ada kena-mengena sama sekali. Ya. Konsep rezeki yang diajar oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya berbeza sekali dengan konsep-konsep kesialan seumpama itu. Jadi kalau ustaz pun boleh terlibat dengan benda-benda macam ni, percaya bulat-bulat, apatah lagi orang biasa macam kita. Kan? Jadi kita perlu bersihkan, ya. Jadi kata lak tangan tak boleh. Macam mana kamu kata lak hidung, lak peluh, lak muka dengan ujung kain baju membawa kepada kefakiran, sedangkan ia diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak sangat mu ni mengarut. Ya? Betul tak? Kita belajar fiqh lain, tiba-tiba mari benda-benda seumpama itu. Memang marahlah kan, sebenarnya betul kan lah. Ya? Kita mengajar orang ni mudah-mudahan dapat saham, esok-esok dapat pahala, ya, boleh jadi modal. Kok amalan kita ni bukan banyak mana pun, adalah kebaikan yang kita buat kerana mengajak masyarakat ke arah yang baik. Tiba-tiba kita gajah hak benda khurafat pula. Merosakkan orang lain. Ya. Jadi Nabi ajar, ya. Kalau tak boleh ludah kaki kiri, mungkin ada halangan-halangan tertentu, kamu boleh ludah pada pakaianmu, pada kain bajumu, pada kain sapu tanganmu dan seumpamanya, ya. Kemudian okey, ya. InsyaAllah. Jadi nak cerita begitu, ya. Adat kiblat wajib. Jadi ayat ni turun kerana hal berkenaan, ya. Baik, malam ni saya nak baca ayat selepas tu. Cuma kita ni sikit, ya. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada? Wa qala takhazallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Saya masuk sikit je ayat ni. Dan mereka berkata, waqalu, dan mereka berkata, orang kafir lah, non-muslim, musuh Rasulullah SAW pada waktu itu. Secara umumnya, secara khusus ni orang Yahudi. Kita duduk bincang daripada dulu orang Yahudi lagi ni. Apa kata orang Yahudi pada Rasulullah SAW? Waqalu takhazallahu walada. Mereka berkata, Yahudi baik, Kristian baik. Orang Yahudi dia kata Uzair anak Allah. Orang Kristian dia kata Isa anak Allah. Mereka tu orang Yahudi, orang Kristian lah. Orang ahli kitab lah, ya. Kita dalam konteks ahli kitab lagi ni. Mereka kata apa? Ittakhazallahu walada. Allah Ta'ala ni ada anak.
Maka Allah Ta'ala jawab balik, subhanahu, maha suci dia. Ya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala ni anak tak ada. Tapi seluruh makhluk-makhluknya adalah baginya, yakni perlu tunduk kepadanya. Ya. Di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, setiap satu daripada makhluk-makhluk itu kepada Allah Ta'ala lah mereka qanitun, mereka taat. Mereka berdiri menghadapnya, mereka beribadah kepadanya. Ya. Ayat ni Allah Ta'ala nak menafikan dakwaan orang-orang ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Ya. Dan ini bukan hanya dakwaan yang ada pada mereka. Kalau kita belajar agama-agama yang lain, macam-macam jenis anak Tuhan. Tuhan ada anak, Tuhan ada adik-beradik, Tuhan ada sepupu sepapat. Bukan Tuhan saja, mereka tu Tuhan juga. Alih-alih ada agama yang mereka punya Tuhan more than 1 million. Betul? Dulu saya pergi kursus 3 hari. Satu hari kursus tentang agama Kristian. Satu hari kursus tentang agama Hinduism. Satu hari kursus tentang agama Buddhism. Sebab di Malaysia memang agama selain Islam 65%, another 35% ialah itulah agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian. Yahudi tak belajar pasal Yahudi tak apa ada di Malaysia kot. Jadi orang Malaysia ni 3 agama ni ya. Di kalangan 3 ni tuan-tuan, walaupun mereka pun ada fractions, mereka ada mazhab dia juga. Jangan ingat Yahudi, jangan ingat Buddhism satu standard je. Tak ada, mereka pun ada banyak fraction dia panggil. Ada banyak pecahan. Kita panggil mazhab lah ya. Hinduism pun sama. Dia ada a lot of fractions. Dia ada kadang-kadang tak sama antara satu puak pada satu puak yang lain. Ya. Ada di kalangan mereka yang dia punya kepercayaan Tuhan sampai 1 million. Apa tak sampai 1 million? Tuhan ada anak, ada kakak, ada adik, ada mak, ada sepupu sepapat. Ya tak? Masalahnya ni pun Tuhan juga. Kan? Lepas tu ada Tuhan, ia ikut makhluk. Ada Tuhan jaga pokok, ada Tuhan jaga batu, ada Tuhan jaga ada pantai, ada Tuhan jaga tu. Everything dekat kita ni ada Tuhan jaga belaka. Oh, itu memang more than 1 million lah. Sebab tu kadang-kadang kita lalu di setengah pusat ibadat mereka, macam-macam gambaran Tuhan ni ada. Betul tak? Hak ada di punya temple tu pun, atau tempat ibadat dia tu pun, ada macam beratus-ratus kepala lah, Tuhan ke apa kan. Itu kepercayaan mereka lah. Ya. Kita cuma nak bagi pendedahan, bukan nak rendah-rendahkan mereka. Tidak, itu mereka punya hal lah. Tapi nak cerita begitu. Bukan kata ada anak, bukan kata dia dakwa Tuhan anak saja ke. Yahudi Kristian dia dakwa macam tu je kan. Tuhan ada anak. Tapi kalau agama-agama yang lain lebih teruk. Juta Tuhan. Jadi Allah Taala kata subhanahu, maha suci Allah. Ya. Subhanahu, maha suci Allah. Allah Taala mensucikan dirinya. Bukan hanya dalam ayat ini, banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain. Malah subhanallah, subhanahu atau subhanallah adalah antara zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam hadis Muslim daripada Abu Zar, Nabi ditanya, manakah satu zikir yang paling disukai Allah? Ya Rasulullah, ma ahabbu al-kalami ila Allah. Ya. Wahai Rasulullah, manakah kalam, kata-kata yang paling dicintai Allah? Ya. Nabi kata subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan kepujian-kepujiannya. Ya. Kalau kita belik dalam Al-Azkar, antara hadis terawal, hak Nawawi bawa hadis itulah. Zikir yang paling disukai Allah ialah subhanallah wa bihamdi. Ya. Kemudian adalah lagi yang lain. Siapa baca subhanallah bihamdi, Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Hadis Sa'd bin Abi Waqqas yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ayajiz ahadukum ayaksib kulla yaumin alfa marrah alfa hasanah. Nabi kata, tidakkah kamu lemah, tak mampu untuk mendapat satu hari 1000 pahala, 1000 kebaikan? Ya.
Kemudian Nabi kata, maqala subhanallah wa bihamdi. Ataupun maqala subhanallah mi'ata marrah. Kutiba lahu alfu hasanah. Mula Nabi tanya, kamu orang ni tak boleh dapat ke 10,000 pahala satu hari? Nabi kata, katalah subhanallah 100 kali. Kamu akan dapat 1000 pahala. Sebab sekali sebut 10 pahala. Subhanallah, 10 dah dapat. Subhanallah, 10 dah dapat. 100 kali 1000 pahala. Dapat? Ada baca 100 kali satu hari? Saya baru tahu malam ni, Ustaz. Esok saya baca. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebab itu selepas solat, kita diajar supaya tasbih, subhanallah. Bukan supaya kita terhenti waktu solat tu saja kita baca. All the time lah. Cuma hak lepas solat ni hak standard. 3 per 3 yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ia satu tarbiyah lah juga untuk kita baca pada waktu-waktu yang lain. Jangan berpada dengan 33 kali tu je. 33 je saya cukup tu. Kerana ayat-ayat Quran yang memerintah kita supaya bertasbih ada amat banyak sekali, termasuk hadis Nabi. Ya. Hak ni hak standard lah. Hak fundamental, hak paling basic after semayang sekurang-kurang. Tapi pada waktu yang lain kita isi subhanallah, maha suci Allah. Kerana Allah Ta'ala berbangga mensucikan dirinya. Malah Allah Ta'ala mensucikan dirinya kepada orang-orang kufar yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala ini anak Tuhan. Ada anak dan seumpamanya. Dan dia telah jadi zikir yang telah diwartakan dalam syarak. The highest and top zikir. Kan? Ada Ustaz zikir highest. Hu. Pelik ya. Tak ada. Dalam syarak, the highest zikir ialah zikir seumpama ini. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Antaranya lah, ada lagi la ilallah apa semua tu. Nanti saya sentuh lain kali. Tapi subhanallah. Kita kena all the times mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala mensucikan dirinya dan dia suka orang mensucikan dirinya. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Sebab itu subhanallah dia ada banyak version. Ada yang paling basic, subhanallah. Basic sekali tu. Ya. Sambil jalan subhanallah, subhanallah. Buat lagu tak apa, buat lagu. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya buat kereta kan. Kita pun sambil jalan ke. Kuat pun tak apa sebab kita seorang-seorang. Ya. Yang kuat zikir ni kalau kita ganggu orang. Ganggu orang tengah semayang tak boleh lah. Zikir lepas semayang tak perlu kuat sangat ya. Biasa-biasa je. Sebab di belakang kita masih ada orang yang solat. Sebab tu imam after salam dia disunatkan memalingkan wajah ke arah makmumnya. Ya. Tapi kalau seorang-seorang dalam kereta, baca kuat mana pun. Ya. Buat lagu pun tak apa. Ya. Harus insya-Allah taala. Hak paling basic lah subhanallah, maha suci Allah. Jadi every time kita sebut, kita tahu kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka disucikan. Ya. Malah dalam Quran ada banyak sekali perkataan subhanallah. Ya. Ada subhanallah wa bihamdi, ada subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Itu juga saya sering baca. Kerana Nabi kata bila kita baca yang itu, dia berat di atas mizan. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ya. Hadis Muslim pada Abi Hurairah. Ada dua kalimah, dia ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Ya, berat di atas timbangan. Kita nak timbangan kita esok berat. Sebab Allah Ta'ala akan timbang hak baik, hak jahat. Pasal manusia kan, mana ada dia buat baik all the times. Mana ada dia buat jahat all the times. Dia mesti ada buat baik, dia mesti ada buat jahat. Confirmnya. Ya. Jadi Allah Ta'ala timbang lah. Kalau berat hak baik, hak jahat ada, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. As long as dia tidak melakukan dosa besar. Walau bagaimanapun dosa besar pun boleh diampunkan Allah, mudah-mudahan. Ya. Timbangan berat. Dan Nabi kata berat mizan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Tuhan. Ya.
Kadang-kadang Nabi baca panjang sikit. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Panjang sikit. Waktu dalam Sahih Muslim, Juwairiyah, isteri dia, tengah berzikir pagi-pagi. Nabi keluar subuh tu, dia tengah berzikir. Nabi balik tengah hari, dia berzikir lagi. Nabi pun kata pada dia, tadi kan aku sekali je baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nabi kata sekali aku baca tadi, nak dibandingkan hakmu duk zikir banyak-banyak tadi, Nabi kata berat aku lagi. Kat tu ada sebahagian memanggilnya sebagai sayyidut tasbih, penghulu tasbih. Pendek je, subhanallah bihamdihi. Maha suci Allah dengan kepujiannya. Adada khalqihi, sebanyak makhluk-makhluknya. Banyak makhluk Allah, kita tak tahu. Banyak kan? Banyak makhluk Allah ni. Sebanyak makhluk tu lah. Wa ridha nafsihi, sebanyak redha Allah, sebesar redha Allah. Wa zinata arsyihi, seberat arasy Allah. Siapa tahu arah Allah ni berat tahu mana? Tak ada siapa tahu. Tuan-tuan. Langit dengan bumi, kursi Allah, arasy Allah. Makhluk Allah ni dah ada tiga perbandingan. Makhluk langit dengan bumi, cakrawala apa semua kan. Kursi Allah, arasy Allah. Langit dengan bumi ni, kalau nak dibandingkan dengan kursi Allah, umpama satu cincin dengan padang pasir. Satu cincin tu adalah seluruh alam ini. Padang pasir itu ialah kursi Allah. Tuan-tuan baca, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Telah meluaslah akan kursi Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi. Itu kursi Allah. Kursi-kursi ini bahasa Arab inilah kursi. Tapi kursi Allah kita tidak tahu. Tapi satu makhluk yang besar. Ya. Lebih besar daripada seluruh alam ini. Seumpama satu cincin, langit bumi itu satu cincin. Padang pasir itu kursi Allah. Tak boleh nak imagine kan? Hebat ni ciptaan Allah ni. Ya. Bumi ada sekarang pun kita explore tak habis lagi. Saintis every day duk explore kan. Bintang hok duk jauh-jauh tak nampak. Ada satu bintang yang dia dapat trace, bintang tu dah mati lama dah, tapi cahaya dia masih ada. Oh hebat. Ilmu Allah ni kan, ilmu falak dia panggil kan. Ilmu falak ni ilmu yang bagus, kaji bintang ni. Untuk nak melihat keadaan planet-planet dan seumpamanya kan. Dapat kau puak-puak hok seleweng tu dia buat untuk zodiak pula. Dia guna ilmu bintang untuk kaji nasib, kaji masa depan, tengok bertuah tak bertuah. Agama lain belaka tu, tapi menjerat masuk. Ya. Kursi Allah dengan arasy Allah Ta'ala pula, kursi itu satu cincin. Arasy Allah adalah padang pasir yang besar. Boleh imagine, arah Allah ni besar mana? Yang tanggung arah Allah Ta'ala ada beberapa orang malaikat. Berapa dalam Quran sebut? Anak pun lupa lah. Setiap satu malaikat besar dia antara cuping telinga dengan bahu dia 500 tahun perjalanan. How big the angel is. Berapa besarnya malaikat itu. Nabi kata, Allah sebut dalam Quran kan, arasy ni ditanggung oleh malaikat-malaikat dia. Berapa malaikat anak pun lupa. Dan masih semak balik. Ya, lupa juga tuan. Setiap satu malaikat besar. Dan sebagian ulama kata malaikat yang paling besar ialah malaikat yang menanggung arasy. Nabi kata daripada cuping telinga dia sampai bahu dia perjalanan 500 tahun dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari. Bila kita belajar bab akidah bab malaikat kan, ulama khilaf siapa malaikat yang paling besar. Sebagian kata malaikat itulah hamalatul arsh, malaikat yang menanggung arasy. Besar malaikat ni. Ya. Sebab itu bila kita kata subhanallah zinata arsyihi, maha suci Allah seberat arasnya. Berat mana arah kita tak tahu. Berat arah ni. Hebatlah kita kata zikir ni kan. Wa midada kalimati, dan maha suci Allah sebanyak kalimah-kalimah Allah. Kalimah Allah banyak mana? Kita pun tidak tahu.
Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, hak ujung sekali tu, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Allah Ta'ala kata kalau semua laut menjadi tinta ataupun dakwat untuk menulis kalamku, kalam Allah, nescaya laut akan habis dulu sebelum habisnya menulis kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalam Allah sikit je, Quran bukan banyak pun. Ini yang diwahyukan kepada kita. Kalam Allah dengan makhluk-makhluknya di sisinya tak terkira banyaknya. Laut pun tak boleh jadi dakwat. Pasal Allah Ta'ala ni dia sentiasa berkata-kata tau. Yatakallamu haitsu sya' wa mata sya'. Kita belajar akidah kan. Allah Ta'ala berkata-kata kepada siapa dia mahu pada bila-bila masa dia mahu. All the times. Jangan ingat Allah cakap masa dia turun Quran saja. Sekarang ni Allah Ta'ala tak cakap dah lah ni. Ya, Allah Ta'ala berkata-kata setiap masa. Ya. Jadi Nabi kata aku baca sekali hak tu. Macam zikir pagi sampai petang. Ada zikir hak hebat-hebat ni macam sekali baca, macam kita baca separuh hari. Macam tu lah kan. Macam Lailatul Qadar lah. Betul tak? Kita buat satu malam macam 80 tahun kan, 1000 bulan. Baru ni ada orang tanya saya, "Ustaz, ada hadis kata kalau kita sembahyang 4 rakaat selepas Isyak dapat pahala Lailatul Qadar." Ada seorang ustaz selebriti yang famous lah menggalakkan orang sembahyang 4 rakaat after Isyak tu kan. Dia kata siapa yang buat 4 rakaat selepas Isyak dapat pahala Lailatul Qadar kan. Tak saya. Semayang tu sendiri di sisi majoriti Isyak yang sunnah hanya 2 rakaat saja. Termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana hadis 4 rakaat tu tidak sahih. Lemah dan mungkin juga terlalu lemah. Ya. Memang tidak sahih lah. Sementara logically semayang 4 rakaat boleh dapat Lailatul Qadar ke? Kita punya susah nak semayang bulan puasa untuk dapat Lailatul Qadar, tiba-tiba boleh dapat semudah 4 rakaat selepas Isyak. Jadi tak ada istimewa Lailatul Qadar tu. Jadi kalau kita tak cek sana, tengok mana kita tahu dah. Kan? Mustahil hadis ini sahih. Kalau hadis ini sahih, dia akan overcross Lailatul Qadar yang sebenar. This is never happen. Benda ni takkan berlaku. Ya? Jadi saya kata ia tidak sahih. Ia menyalahi konsep Lailatul Qadar yang sebenar dan tidak perlu sama sekali. Tapi kalau nak sembahyang 4 rakaat boleh. Tapi jangan percaya akan fadilah itu. Dan sebenarnya tak perlu sembahyang 4 rakaat. Kerana di sisi majoriti, sembahyang sunat ba'da Isyak hanya 2 rakaat saja. Yang kata 4 rakaat ni dalam mazhab Abu Hanifah. Itu pun mereka bersandar kepada hadis yang tidak sahih. Malah hadis yang daif atau terlalu daif. Ya? Sebab tu saya kata, ustaz-ustaz hari ni kena buat saya makan dah cari lah sikit. Ya? Cek tengok betul ke. Ya? Kita belajar fiqh, memang sembahyang 4 rakaat lepas Isyak tak ada, 2 rakaat saja. Tapi nak sembahyang 4 tak ada masalah, ya, boleh je. Tapi fadilat tu tak benar lah. Ya. Senang dapat Lailatul Qadar ya. Siang Lailatul Qadar bulan puasa tu. Okey baik. Jadi nak cerita begitu. Ada lagi beberapa versi yang lain tentang tasbih. Tengok betapa Rasulullah SAW mengajar kepada umatnya macam mana nak tasbih. Kerana tasbih ada satu perkara yang amat besar dalam syarak. Ya? Maka kita amat-amat digalakkan supaya sentiasa bertasbih, subhanallah, banyak-banyak mensucikan Allah. Kerana Allah Ta'ala suka ia disucikan. Ya? InsyaAllah. Ada soalan nak tanya apa-apa tak? Nak tanya apa? Bismillah. Oh, Haji tu tak ada malam ni ya? Apa nama tu? Haji apa? Ismail? Mudah-mudahan ya. Kalau tak ada soalan, saya pada event ni, ada kawan saya buat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu majlis kita yang tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.